Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang menonton di page Richworks dan di IG Richworks. Sila komen, adakah anda dengar suara saya? Apa khabar? Wah, Azmi, apa khabar? Selamat pagi. Semoga anda sihat. Amal Nabihah. Saya tengok adakah anda bersama dengan saya. Dengar. Wow. Alright. Selamat pagi. Terima kasih kepada anda yang menonton di Selamat Pagi Richworks. Seperti biasa, setiap hari Isnin, Rabu dan juga Jumaat, kita akan bersama-sama dalam live pagi di page Richworks dan di IG Richworks. Sila bantu saya komen dekat bawah. Dengar dengan jelas. Oh, belum tanya dah jawab dah. Belum tanya lagi dah jawab. Okey. You semua sihat ke? Adakah anda semua sihat? Adakah anda sihat? Saya doakan anda sihat lah. Selamat pagi semua. Dia pagi-pagi ni mungkin ada yang semangat tengah buat breakfast. Mungkin ada yang tengah masih lagi baring-baring. Saya harap tak baring lah. Amin, insyaAllah. Semoga sentiasa dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah serta Rasulnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bantu saya tag, share dan watch party setiap pagi. Of course, kita kena semangat. Setiap pagi juga mesti kita tahu apa yang kita nak buat setiap hari. Saya teringat tips yang saya pernah share sebelum ni. Bila pagilah yang sebenarnya menentukan kita punya energi setiap hari. Kalau pagi kita bangun dengan keadaan yang malas, kalau pagi kita bangun dalam keadaan yang tak semangat, kalau pagilah kita bangun dalam keadaan yang stres, so satu hari itu akan menentukan kita punya energi. Lagi-lagi kalau you ada team dan you kena bercakap dengan tim you pagi-pagi. Kalau you pun lemau, maka semua orang pun akan lemau. So jangan buang masa untuk lemau. So setiap pagi kena fikir, apakah benda yang aku kena buat hari ini. Itu adalah benda yang paling penting. Ni setiap pagi kena fikir apalah kena buat kan. Alright. Okay, so sekarang ni saya tak tahu. Kita sekarang, of course, semua orang tengah dalam perhatian kawalan pergerakan PKP kan. Semua orang berada dekat rumah. Walaupun berada dekat rumah, you kena ada energi yang sangat bagus sebenarnya. You kena tahu apa yang you kena buat, yang anda semua nak kena buat. Saya nak tanya dengan anda sebelum kita start topik kita pagi ni. Apakah benda baru yang you dah buat sepanjang you berada dekat rumah? Boleh tak share? Sebelum saya share saya punya juga, saya nak tanya anda, apa benda baru yang mungkin anda tengah, yang tiba-tiba macam tak pernah buat benda ni. Apa benda yang anda buat sekarang? Mungkin yang tak pernah memasak. Mungkin lelaki lah, wanita of course lah memasak. Mungkin yang tak pernah memasak, tiba-tiba kali ni memasak, siap buat video lagi. Apa benda baru yang you buat? Sebab tu antara kejayaan semalam Dok ada share dekat dalam live, mega live kan. Dok ada share, kalau kita nak berjaya, kita kena tengok adakah rutin dan habit kita bertukar. Adakah ada benda yang kita bertukar habit dan rutin kita setiap hari tu, ada benda baru yang kita ubah. Contoh, you ubah bangun awal pagi, mungkin you ubah tiba-tiba dah start memasak. Mungkin you ubah solat betul-betul ikut waktu. Apa yang anda ubah sekarang? Boleh tak share dengan saya? Ataupun apa benda baru yang anda buat sepanjang kat rumah ni, mungkin tak pernah buat, tiba-tiba buat. Terlampau letih rutin memasak banyak kali. Mungkin boleh try benda-benda baru, resepi baru. Sebelum ni mungkin tak pernah buat kek, mungkin boleh buat kek kan. Tiba-tiba selalu masak western je, mungkin kali ni boleh buat tradisional punya pula.
Okey, topik saya pagi ni sebenarnya apa yang diberilah. Topik saya pagi ni mereka bagi saya tentang, saya cek, luangkan masa perintah kawalan pergerakan dengan aktiviti berfaedah. Dengan aktiviti berfaedah. Tapi saya rasa saya akan share topik ni, tapi saya juga nak share tentang kenapa orang tak convert kepada sales. Kan? Macam best topik tu kan. Sebab apa sekarang ni ramai orang yang buat online. Bila buat online, bermaksud ramai orang yang tengah melihat ataupun yang tengah mencuci mata untuk tanya tentang produk kita. So saya nak cakap tentang topik tu. Sebelum tu bantu saya komen, adakah anda bersama dengan saya? Adakah line okey? Jom saya cek. Saya cek adakah dengar. Sementara tu komen dulu. Alright, line okey, sound okey. Okey. Apa khabar Puan Siti Rahmah dan kepada anda yang lain? Sepanjang beberapa, kalau anda tanya saya lah, sepanjang beberapa hari dekat rumah ni, pelbagai perasaan ada. Of course, salah satu perasaan dia adalah perasaan rindu. Sebenarnya perasaan rindu. Kalau dulu kita tak ada peluang kan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang kita, dulu ada banyak peluang bersama-sama dengan orang yang kita selalu jumpa. Tapi sekarang dah tak, dah susah nak jumpa. Dia ada pelbagai perasaan lah. Tapi alhamdulillah banyak juga yang saya sendiri belajar dan dapat sepanjang berada dalam PKP ni. Kita muhasabah diri, kita bercakap dengan diri kita, kita sentiasa connect dengan Allah SWT. Ada banyak yang kita belajar. Tapi dalam bisnes, kalau kita relate dengan bisnes, sebenarnya kalau you all perasan, kalau anda perasan, sebenarnya time ni lah kita nampak yang brand kita adakah kuat ataupun tidak. Brand kita kuat ataupun tidak. Time ni jugalah baru kita tahu follower kita kuat ataupun tidak. Ada 3 benda yang kita boleh tengok. Pertama, kita boleh tengok brand kita kuat ataupun tidak. Okey. Yang kedua, kita boleh nampak sama ada pelanggan kita ataupun komuniti kita kuat ataupun tidak. Yang ketiga, kita boleh nampak dan kita boleh tahu engagement kita kuat dan bagus ataupun tidak. Alright? Apa maksud brand kita kuat ataupun tidak? Okey, itu yang ketiga brand, community, engagement, dan juga kita boleh nampak kita punya brand, community, engagement, dan kita boleh nampak sama ada social media kita kuat ataupun tidak. Anda kena tengok benda ni. Kita start dengan nombor 1. Bila brand kita kuat, bila orang sekarang berada dekat rumah, bila dia nak membeli, adakah dia memilih brand kita? Adakah brand kita menjadi pilihan mereka? Adakah brand kita menjadi kesukaan orang? Adakah orang ingat brand kita? Adakah orang tahu brand kita? Itu adalah nombor 1. Kita start nampak tentang berapa kuatnya brand kita ataupun tidak. So saya tanya dengan anda, kalau anda yang buat bisnes, sama ada anda yang melakukan bisnes untuk restoran makanan, sama ada anda buat apa-apa yang anda buat, adakah brand anda menjadi pilihan ramai orang dekat luar sana? Ya, ini anda kena tanya. Sebab contohnya ada orang tanya soalan,
Saya buat makan, so kita nak buat delivery. Tapi orang tak, sales kita turun sebabkan orang tak nak membeli dengan kita. Saya cubalah beberapa 2-3 hari ni kan. 2-3 hari ni saya buka dekat GrabFood, saya buka kat Foodpanda. Saya tengok dekat Foodpanda apa makanan yang paling best. Saya tak tahu dan saya tak tahu nak beli apa. So you all kena tengok daripada sekarang ni punya part, adakah brand kita menjadi pilihan orang sebenarnya? Adakah brand kita menjadi pilihan orang dan brand kita dipilih oleh orang? First adalah tu. Dan macam mana pula kita nak kuatkan brand kita sekarang? Nombor 1 adalah kekuatan brand. So sebab tu bila sesiapa yang berada dalam mentoring ataupun yang dah faham bila kita cakap leadership brand leadership, naikkan brand. Tak kisahlah anda jual apa pun, kenalkan brand, naikkan personal brand. Sebab tu sekarang ni ramai orang tiba-tiba buat live, ramai orang tiba-tiba je buat campaign, ramai orang tiba-tiba buat post. Alhamdulillah bisnes okey. Good. Siapa yang bisnes okey dan ini adalah time dia. Ada orang sekarang mungkin ada struggle. Tapi ada orang, yang ramai orang yang sekarang ni tengah buat sales gila-gila. Yang tengah banyak permintaan. So you yang mana? Yang struggle ke yang tengah seronok sekarang? Kalau yang tengah seronok tu alhamdulillah, mungkin sebab brand dia dah dikuatkan sebelum ni. Brand dia dah dikuatkan sebelum ni. Itulah untungnya orang yang nampak bisnes ni sebagai long term, bukannya short term. Dulu saya selalu ingatkan, jangan fikir bisnes ni untuk buat duit hari besok je. Buat ads, besok buat duit. Buat ads, besok buat duit. Tapi dia tak naikkan brand dia. Dia tak tanam brand dia dekat orang. So bila keadaan macam ni, mudah untuk orang pilih dia dulu berbanding dengan orang lain. Yes, you kena naikkan personal branding you kena naikkan business branding you. Lagi-lagi kalau you buat servis, you kena naikkan brand personal you, personal brand you. Untuk bila you buat live, orang akan nampak, wow, ni dia cakap, kenapa, apa yang dia merepek ni contohnya kan. Oh, rupanya dia jual apa? Apa tajuk hari ni? Tajuk hari ni sebenarnya adalah luangkan masa perintah dengan aktiviti berfaedah. Tajuk hari ni. Tapi saya tukar apa yang saya nampak sepanjang berada dekat rumah ni. Dalam perspektif bisnes, ada 4 benda yang kita kena kuatkan, yang kita boleh nampak sama ada yang kita kena naikkan dan kita kena kuatkan. Ada 4 benda. Satu adalah kita kena bina ataupun kita kena kuatkan brand kita. Ramai orang tak tahu dan ramai orang baru start perasan yang sebenarnya brand dia tak kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita start nampak sebenarnya komuniti kita tak kuat. Komuniti you. Kalau komuniti anda kuat, anda punya referral lebih mudah untuk orang bercakap tentang bisnes you. So tengok betul-betul. Ini adalah time yang terbaik untuk you tengok betul-betul. Rupanya brand aku tak cukup kuat. Yang kedua adalah rupanya baru aku sedar yang komuniti aku tak cukup kuat.
Adakah you ada group community yang orang lain yang bantu untuk ceritakan tentang business you? You punya group community dekat, tak kisahlah dekat IG ke, dekat Facebook group ke, dekat you punya Telegram ke, sama ada dekat WhatsApp group ke. Adakah community you kuat untuk bercakap tentang you? Kalau tak kuat, itulah yang kita kena perbaiki. Daripada 1 sampai 10, berapa markah yang you nak bagi dengan community you? Community. Okey, apa masuk community sebenarnya? Masuk community. Okey, saya bantu anda. Saya ada group tapi tak konsisten add value kat dalam tu. So, kesian. Saya ingat lagi Dok pernah cakap kalau kita ada group community, kita kena sentiasa bagi mereka makan. Bagi mereka makan. Sebab mereka ni ibarat macam zombie yang tengah kelaparan. Dia nak info, dia nak value. Dia seakan-akan macam akan cakap kan, otak macam tu. So community adalah you kena bagi diorang info dan you kena sentiasa bagi value dalam community. Contoh, saya bagi contoh. Macam Richwork ada page Richworks. Betul tak? Page Richwork. Dan kita juga ada community kita iaitu Nak Ubah Hidup. Ada Nak Ubah Hidup. Dalam Nak Ubah Hidup, kita bagi banyak info dalam tu. Kita buat live dalam tu. Kita bagi e-book free macam tu. Kita bagi mereka tips. Setiap hari kita bagi makan ikan tu supaya gemuk. Setiap hari create engagement. Setiap hari. Contoh, ada satu page tu saya bagi contoh. Saya suka tengok dia buat dia ada page restoran. Dia adalah buka restoran lah. Dia ada page. Okay. Bila dia buat page tu, lepas tu dia tarik trafik page tu untuk buat satu group community. Group community yang dia buat ni adalah dia mengajar macam mana nak masak masakan Chinese Muslim. Dia ajarlah hari ni menu lain, besok resepi lain, besok resepi lain. Dia ajar macam mana nak masak dalam group community tu. Kalau you, apa yang you boleh ajar mengikut bisnes anda. Kalau anda buat kek, anda boleh ajar macam mana nak buat kek dalam group community. Sebab kita nak create community. Tapi janganlah anda live benda yang sama dengan dekat page dengan group. Sangat tak ada value lah, tak ada beza. Kena bezakan. Kalau page kita live, contohnya macam ni. Alright, Assalamualaikum. Hari ni siapa yang nak belajar 5 cara untuk naikkan follower IG anda? Siapa yang dekat sini yang nak belajar 5 langkah untuk naikkan follower IG you? Lepas tu bila you sebut satu tips yang pertama, tips yang kedua, tips yang ketiga, saya akan share dekat grup community kami. Kalau you nak tahu tips yang ketiga, empat, yang kelima, you boleh ke kami punya grup. Saya akan tutup dekat page sekarang. So tutuplah dekat page. So orang semua akan ke grup kita. Dalam grup tu you bagi more berbanding dengan dekat public. Berbanding dekat public. Contoh semalam Semalam Tuan Nasrul dengan Tuan Haji Jerry ada live kat Aspire. Of course the live kat Aspire dengan Titan semalam untuk add value, bagi value yang more, bagi value lebih. Dia tak live kat luar. Yes, community tu yang betul-betul commit dengan you, yang betul-betul you tahu dia nak apa, yang sesuai dengan grup tu. Kalau kat luar, kita tak tahu kat luar tu siapa-siapa je, tantang orang luar negara ke, ataupun tantang haters kita.
tentang orang yang tak serius. So bila orang masuk dalam grup, dia ada tindakan yang dia nak. Bila orang tu ada tindakan yang dia nak, bermaksud dia berpotensi orang yang serius untuk nakkan produk kita ataupun servis kita. Tadi ada orang tanya, komuniti dalam Telegram ke ataupun komuniti dalam grup bagus? Tak ada masalah, dua-dua pun bagus. Tapi you kena tahu apakah objektif setiap kalau Telegram mesti nak kena conversation tu sangat laju, cepat je naik dia. Tapi kalau grup dia lebih ni lah, lebih besar lah. Boleh tengok balik komen, boleh buat live, boleh buat apa, boleh letak gambar, macam-macam boleh buat kat situ. So ingat, pertama adalah bina ataupun kuatkan. Adakah you tanya dalam diri anda sekarang, bila kita tengah hadapi benda ni, you tanya 4 benda ni. Adakah brand you sangat kuat? Adakah brand you kuat? Tanya diri, adakah you jadi pilihan dalam keadaan yang PKP ni, dalam keadaan perhatian kawalan pergerakan ni? Adakah brand you menjadi perhatian, menjadi pilihan orang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, adakah komuniti you sangat kuat? Tentera dan askar you sangat kuat. You punya agent adalah komuniti juga. You punya stokis adalah komuniti you juga. Adakah komuniti anda sangat kuat? Itu soalan dia. Yang ketiga apa tadi? Saya lupa. Yang ketiga adalah brand, community, engagement. Betul, engagement. Adakah you punya engagement sangat bagus? Sepanjang you business, adakah you betul-betul jaga? Adakah you follow up balik? Adakah anda follow up, anda bercakap dengan mereka? Adakah anda call mereka? Adakah bila last anda bercakap dengan you punya customer ataupun klien? Cuba bayangkan tengah-tengah keadaan macam ni, tiba-tiba you hantar SMS. Tiba-tiba you hantar SMS, "Hai, apa khabar? Sihat? Semoga anda duduk dekat rumah semakin sihat." Daripada Hafiz Jasmi, contoh. Orang akan ingat kita bila mereka dalam keresahan dan kesunyian. Bila you tiba-tiba je you hantar SMS ataupun tiba-tiba you hantar WhatsApp, "Hai, apa khabar? Selamat pagi. Dah makan ke?" Daripada restoran mana? Ini tak, you last pun anda bercakap dengan mereka bila? So sayanglah. Of course rasa sangat dihargai. Anda akan rasa dihargai bila orang ingat you, bila you dalam kesunyian dan keresahan. You all faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Bila last? Yes, hantar. "Hai, apa khabar? Sihat? Semoga semakin sihat berada di rumah." Ada 2 aktiviti yang anda boleh buat di rumah. Satu, buat pertandingan memasak antara suami dan isteri. Yang kedua adalah buat pertandingan mengurut siapa yang paling sedap, suami ataupun isteri. Daripada Hafiz Jasmi, "Kami sentiasa ingat anda." Contoh. So, adakah engagement you kuat dengan klien you? Adakah you follow up mereka? Adakah you all berada bersama-sama dengan mereka? Kalau tak, tak ada siapa lah ingat aku. Ada ke orang nak beli barang aku? Macam mana orang nak beli barang you kalau you pun tak ingat mereka? Kalau you pun tak ingat pelanggan-pelanggan anda?
Alright. Dan yang ketiga adalah yang keempat. Yang keempat adalah macam mana dengan adakah anda punya sosial media anda sangat kuat. Ini baru kita tahu sosial media kita kuat ataupun tidak waktu ni lah. Yes. 1 sampai 10 berapa kuat sosial media kita. Dulu time tak free, busy, kita buat live seminggu sekali. Ini dah free dah ni. Dah free dah. Adakah posting you? Adakah you keluarkan poster yang banyak? Adakah anda keluarkan poster yang banyak? Adakah anda keluarkan video anda? Record. Saya sampai set up bilik khas lah untuk live disebabkan bukan cuti, disebabkan kena stay kat rumah ni. Ada Spire punya ni lagi. Maksimum tak anda punya sosial media? Ke tak maksimum? Ke still lagi tak live? Still lagi tak nak keluar, tak nak posting? Still lagi tak nak tulis story? So sayanglah 4 benda ni. Yes, Tuan Lokman hantar WhatsApp tu dan betulkan. Dan 4 perkara. Adakah kekuatan brand kita sangat kuat? Yang kedua adalah adakah kita punya komuniti sangat kuat? Yang ketiga adalah adakah kita punya apa tadi? Engagement kita sangat kuat. Dan yang keempat adalah adakah kita punya social media kita sangat aktif dan kuat. You tanya dengan diri anda 4 benda ni, dan inilah masanya untuk anda tengok dan perbaiki dan tengok manakah benda yang anda kena push lagi. Dan saya tambah yang kelima, adakah database anda sangat kuat? Dan kelima adalah kuatkan anda punya database. Tengok balik database anda, dah disusun dengan cantik ataupun tidak, ataupun masih terabur dan tak kumpul database lagi. Database macam nak meninggal. So, inilah time dia untuk you perbaiki. Inilah time dia untuk anda perbaiki. Dan inilah time dia untuk anda kuatkan. Susun balik betul-betul. Database is king, tuan-tuan. Kalau meniaga tak ada database, sangat sayang, sangat rugi. Alright. Siapa belajar sesuatu pagi ni? Tuan Hafiz, kalau kita join live orang lain, lebih bagus kita join atas nama page bisnes ataupun IG sendiri lebih baik? Tengok dekat Facebook ke tengok kat IG macam tu? Saya rasa tak ada masalah. Dua-dua pun ada kelebihan dia. Tengok mana yang you nak fokus untuk naikkan lah. Ada orang yang walaupun kita ada Facebook dan IG, tapi ada orang mesti dia pilih dia nak naikkan apa. Kalau anda tanya saya antara Facebook dan IG, saya lebih suka nak naikkan IG saya. Facebook saya tak aktif sangat. So kalau you nak naikkan IG you tengoklah live tu melalui IG. Alright. Siapa belajar sesuatu hari ni? Cuba komen I sikit. Cuba komen I. Saya belajar sesuatu dan bagi saya love.
Love. Tuan, posting dan story buat berapa kali sehari di FB dan IG? Saya sarankan buat 3 kali. Paling malas pun 2 kali. IG story senang je. IG story just nak update kita punya aktiviti. IG story mudah. So kalau anda, saya sarankan buat sehari 3 kali. Tahu tak sekarang ni live, kalau you boleh live ada banyak, ramai orang buat live. Of course dia akan menyebabkan live kita punya view berpecah. Tapi it's okay lah, konsisten lah buat live. Buat live dan konsisten. 3 kali sehari tu paling malas lah sebenarnya. 3 kali sehari. Alright, 3 kali sehari. Yes, Spire bagi saya. Topi ni ada seorang student Spire bagi saya, so saya pakai lah. Alright, so saya harap anda belajar suatu hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton. Anda boleh bagi saya topik-topik yang best kalau anda nak saya cakap. Saya lebih suka kalau boleh bercakap tentang marketing and branding sebenarnya. Tapi bagi saya, soalan, apakah topik yang you nak saya cakap setiap pagi, hari Jumaat nanti terutamanya. Pilih salah satu topik yang kita boleh share. Masuk dengan nama bisnes. Kalau you nak naikkan personal brand, pakai nama you. Tapi kalau you nak naikkan bisnes, pakai nama bisnes. Sama je konsep dia. Berbalik pada objektif, dekat mana yang you nak naikkan. Saya suka naikkan personal brand saya, of course saya akan pakai personal saya lah. Tengok pada you. Kalau you cakap you nak naikkan you punya bisnes Facebook dan IG, pakailah bisnes Facebook dan IG. Right? Saya nak bagi tahu anda semua, jangan lepaskan peluang sekarang untuk you tengok banyak benda sebenarnya. Sebenarnya bila kita berada dalam keadaan macam ni, kita ada peluang untuk tengok view yang lebih besar. Ibarat dia macam anda ada kedai, lama-lama anda duduk dalam kedai, anda tak perasan apa yang anda buat silap. Tapi bila satu saat, bila anda keluar kedai dan anda tengok kedai anda daripada luar dan meletakkan diri anda sebagai pelanggan, bila anda tengok restoran anda sendiri, anda akan start nampak, wow, ada banyak kesilapan yang aku buat. Signboard aku sengit. Banyaknya sawang. Tak nampaklah tulisan tu. You dah start nampak. Sebab bila you berada dalam kedai, dalam bisnes, you tak nampak view tu. Bila you berada dalam bisnes, you tak nampak view yang besar. Tapi sekarang ni, bagi saya, ramai orang dah start nampak view yang lebih besar sebab dia tak berada di kedai dan di office. Dia akan start nampak, rupanya brand aku tak kuat, rupanya komuniti aku tak kuat, rupanya sosial media aku lemah. So ambil peluang ni untuk you tengok helicopter view yang sangat tinggi. Bila you tengok dalam view yang sangat tinggi, you akan start nampak apa yang you kena perbaiki. Anda faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Sebab tu Dok cakap apa, Jangan terlalu, alah aku dah tak boleh buat bisnes, kena tengok benda yang kita tak boleh kawal, kita janganlah bagi maksimum. Sekarang ni, daripada kita rugi, dahlah kita, na'udzubillah, dahlah kita punya sales drop. Lepas tu kita tak nak pula tengok benda-benda yang akan membantu kita pada masa akan datang untuk cover balik, untuk meningkatkan. So kena start lah tengok you punya Facebook, you punya IG, you punya database, you punya community. Start tengok part ni, sebab benda ni lah yang lemah, yang menyebabkan you tak boleh survive.
Alright? So, kalau anda belajar sesuatu, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf sebab saya tak ikut topik. Topik dia hari ni tentang apakah benda faedah yang anda boleh buat di masa terluang. So saya cakap dengan anda 5 benda yang anda kena kuatkan. 5 benda yang anda kena kuatkan. Kalau anda tak kuatkan 5 benda ni, anda akan ada problem. Alright, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak yang menonton. Kita jumpa lagi hari Jumaat. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Saya doakan anda semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jumpa lagi hari Jumaat di waktu yang sama. Yes, 5 benda tu sangat penting. Sebenarnya kalau you tengok betul-betul dan you lihat betul-betul, 5 benda tu sangat penting. Dan itulah yang menyebabkan you risau sekarang sebenarnya. Sebab 5 benda ni tak kuat. Alright, itu saja daripada saya, Hafiz Jasmi, Vice President Richuan International Samad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga doakan anda semua. Terima kasih kepada anda yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.